Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita kembali ke dalam program E-Belajar Fizik Tingkatan 4, Bab 5 Gelombang. Cikgu Cik Zaitun binti Abdul Halim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tanjung. Hari ini kita akan bincangkan tentang standard kandungan 5.6 interferens gelombang. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan prinsip superposisi gelombang, menghuraikan corak gelombang interferens bagi gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Seterusnya menghubung kaitkan lambda panjang gelombang A, X dan D berdasarkan corak interferens gelombang. Objektif pembelajaran kita ialah menerangkan prinsip superposisi, menerangkan corak gelombang interferens bagi gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya, serta menyelesaikan masalah berkaitan interferens gelombang. Mari kita lihat apakah prinsip superposisi. Lihat video yang diberi. Prinsip superposisi ialah apabila dua gelombang bersuperposisi, sasaran paduan ialah hasil tambah sasaran individu bagi dua gelombang tersebut. Interferens gelombang. Interferens gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber yang koheren. Apakah dia sumber yang koheren? Sumber koheren ialah apabila sumber gelombang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Berikut diberi rajah interferens membina. A tambah A bersamaan dengan 2A. Interferens membina yang kedua, sasaran paduan negatif A tambah negatif A bersamaan dengan negatif 2A. Dalam rajah dapat dilihat apabila berlakunya interferens membina, gelombang menjadi lebih besar daripada gelombang individu. Rajah berikutnya menunjukkan interferens memusnah, iaitu apabila puncak bertemu dengan lembangan, sasaran paduannya adalah A tambah dengan negatif A menyebabkan gelombang memusnah, iaitu bersamaan dengan sifar. Jadi, interferens ada dua, iaitu interferens membina dan interferens memusnah. Interferens membina berlaku apabila puncak bertemu dengan puncak atau lembangan bertemu dengan lembangan. Dan interferens memusnah berlaku apabila puncak bertemu dengan lembangan. Video ini menunjukkan tentang fenomena interferens gelombang air. Corak interferens gelombang air. Berikut adalah corak interferens yang dapat diperhatikan menggunakan tangki riak. Sumber S1 dan sumber S2 merupakan sumber yang koheren. Corak interferens gelombang air yang ditunjukkan merupakan hasil interferens membina dan interferens memusnah yang telah berlaku. Interferens gelombang cahaya. Eksperimen ini boleh dijalankan di makmal dengan menggunakan pen laser, dui celah dan juga skrin yang disusun seperti dalam rajah. Apa yang akan kita perhatikan pada skrin ialah seperti dalam rajah berikut. Ini menunjukkan tentang fenomena interferens. Kawasan yang cerah adalah interferens membina, manakala kawasan yang gelap adalah interferens memusnah. Mari kita lihat tentang interferens gelombang bunyi. Gambar rajah berikut menunjukkan aktiviti mengkaji interferens gelombang bunyi. Fenomena interferens gelombang bunyi boleh dilakukan dengan menggunakan dua pembesar suara.
Pelajar ini bergerak daripada titik Q ke titik P. Dia mendapati bahawa bunyi kuat dan perlahan didengari secara berselang-seli. Bunyi kuat adalah disebabkan oleh interferens membina, manakala bunyi perlahan adalah disebabkan oleh interferens memusnah. Mari kita lihat corak interferens. Rajah ini menunjukkan corak interferens yang dihasilkan oleh pencelup 1 dan pencelup 2. Pertama, lihat dahulu muka gelombang bagi puncak yang diwakili oleh garisan lurus, manakala muka gelombang bagi lembangan diwakili oleh garisan putus-putus. Kita lihat pertembungan yang berlaku pada titik P. Pada titik P ini, pertembungan yang berlaku adalah puncak bertemu dengan lembangan yang menghasilkan interferens memusnah. Interferens memusnah dikenali sebagai node. Jika dilihat pada titik yang berikutnya, juga pertemuan di antara puncak dan lembangan. Begitu juga titik yang seterusnya. Jika disambung ketiga-tiga titik ini, ia membentuk satu garisan, di mana garisan ini dikenali sebagai garisan node. Manakala kita lihat apakah yang berlaku pada titik Q. Pada titik Q di sini, didapati bahawa titik ini adalah puncak bertemu dengan puncak, di mana ia menghasilkan interferens membina. Jika dilihat, di bahagian atas ini adalah lembangan bertemu dengan lembangan, juga menghasilkan interferens membina. Jika disambung titik-titik ini, titik-titik ini sebenarnya dikenali sebagai antinode dan ia membentuk garisan antinode. Didapati bahawa garisan antinode dan garisan node terbentuk secara berselang-seli. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak interferens. Pertama, kita kenali dulu apakah dia A. A adalah jarak pemisahan antara dua sumber yang koheren, iaitu jarak di antara S1, sumber yang pertama, sehingga kepada S2 di sini iaitu sumber yang kedua. Lambda. Lambda ialah panjang gelombang, iaitu jarak di antara puncak ke puncak yang berturutan. Dan X bermaksud jarak pemisahan antara dua garisan antinode atau garisan node yang bersebelahan, iaitu garisan antinode ke garisan antinode yang seterusnya ataupun garisan node ke garisan node yang berikutnya. D. D ialah jarak tegak dari sumber yang koheren ke kedudukan X yang diukur, iaitu di sini adalah kedudukan X yang diukur dan D adalah daripada kedudukan X sehingga kepada sumber. Hubung kait di antara lambda, A, X dan juga D adalah dihubungkaitkan dengan formula yang dikenali sebagai formula interferens, iaitu lambda sama dengan AX per D. Daripada formula ini didapati bahawa X adalah berkadar langsung dengan panjang gelombang, X adalah berkadar langsung dengan D, tetapi X berkadar songsang dengan A. Contoh soalan yang melibatkan interferens. Dua pembesar suara yang serupa diletakkan dengan jarak 0.8 meter antara satu sama lain. Di sini kita dapati bahawa nilai 0.8 meter ini adalah nilai untuk A. Pembesar suara itu menghasilkan gelombang bunyi yang koheren.
seorang pelajar berjalan perlahan-lahan pada jarak 3.2 meter selari di hadapan pembesar suara itu. 3.2 meter ini adalah D kerana daripada sumber kepada nilai X yang diukur. Pelajar itu mendengar bunyi kuat dan bunyi perlahan berselang-seli. Jarak di antara tiga kedudukan bunyi kuat ialah 4.5 meter seperti ditunjukkan dalam rajah. Hitungkan panjang gelombang bagi gelombang bunyi itu. Pertama, kita lihat 4.5 ini sebenarnya mewakili dua nilai X, iaitu daripada bunyi kuat ke bunyi kuat yang seterusnya adalah X. Dan bunyi kuat dan ke bunyi kuat seterusnya adalah X yang kedua. Jadi, nilai 4.5 meter itu adalah nilai untuk 2X. Jadi, X adalah bersamaan dengan 4.5 meter dibahagikan dengan 2. Maka, kita akan dapat nilai X adalah bersamaan dengan 2.25 meter. Untuk mendapatkan nilai panjang gelombang ataupun lambda, kita hendaklah menggunakan formula bagi interference, iaitu lambda bersamaan dengan AX per D. Nilai A adalah 0.8 meter, nilai X adalah 2.25 meter dan nilai D adalah 3.2 meter. Jadi, nilai lambda adalah bersamaan dengan 0.56 meter. Sekian dahulu daripada cikgu. Terima kasih.